Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang dan kakak-kakak semua, minta maaf cikgu saya dapat lagi sekali lagi untuk melakukan kelas menggunakan platform Google Meet. Walaupun kita dah biasa kat situ, tapi saya pak minggu depan kita cuti, insya-Allah cikgu akan bagi kita orang ialah konten ataupun bahan untuk kamu baca insya-Allah. Jadi minggu lepas kita dah pun cover tentang perang Badar. Hari ini kita akan cover sedikit selepas pada Badar, apabila kekalahan orang kaum kafir Quraisy. Mula-mula orang Islam yang nak rampas balik harta seorang yang daripada Mekah ya nak. Seorang nak berhijrah ke Madinah, Yathrib. Lekat ya barang-barang seorang yang tinggal ya dirampas dan mau dijual di tempat lain lah, di tempat perniagaan. Jadi waktu karavan ataupun rombongan yang bergerak, seorang mau berang, bila dapat tahu oleh pengintip orang dak Quraisy, alulah seorang bawa 1,000 orang tentera. Nak ingat 313 orang Islam berlawan dengan 1,000 orang kafir Quraisy. Quraisy kali bergabung sikit dengan orang Arab lain. Nah, macam yang penting yang tentera tersebut datang daripada Mekah sendiri. Jadi hari tu kita akan sambung balik selepas berlakunya perang Badar ya, seorang mau balas dendam. Maka berlakulah rentetan perang Uhud. Jom kita tengok sikit. Abu Jahal yang si gigi ya mati dekat perang. Tak Abu Lahab. Aku dah tebus hutangku. Satu perkara kau perlu tahu. Tuhan telah menyembelahi anak saudara kau. Tolong aku. Tiada siapa nak tolong aku. Tolong. Bodoh! Bahlul! Aku suruh dia patah balik. Kita ada peluang lagi. Itu bukan soalnya. Kita kehilangan peluang pertama. Mereka fikir Tuhan menyembelahi mereka. Ingat kataku ini, mustahil untuk jatuhkan dia. Dia cuma seorang lelaki. Tidak! Kau tu lelaki. Jenis dia muncul sekali saja. Tuhan akan jadi saksiku. Setiap kepingan emas akan digunakan menentang dia. Senjata dan kuda. Marahilah lalu nak revenge, balas dendam. Kuasa siapa lebih kuat? Bekah telah hantar 3,000 bala tentera 3,000. dan mereka menuju ke sini. Waktu yang orang Islam dah Kita 1,000 cuma ada lebih. 700 orang. 700 orang, sorry. Setelah bermesyuarat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kita akan tentang bala tentera itu di Bukit Uhud." Bukit Uhud. Dekat perang Uhud tu ada tentera yang dekat libah ya lah. Pegang pisau, ada yang guna pedang, ada guna tombak, Kami telah bersedia, Pesara Allah. ada yang guna kuda. Tapi di atas bukit ya ada pemanah. Kita jangan berganjak dari bukit ini sama ada kita menang ataupun kalah. Ingat, awasi serangan dari belakang. Arahan Nabi padanya ibuh turun daripada bukit, yang menang ataupun kalah. Hamzah! Mereka dah bunuh Hamzah! Tentera Bekah dah berundur. Apa kau buat ni? Lawan! Lawan! Patah balik dan lawan. Mereka dah berpecah. Kita mesti berundur. Jangan. Nanti dulu. Tengok. Kau nak ke mana? Nak beri bantuan di sana. Jangan. Kita tak ada belakang berganjak. Tapi mereka dah larikan diri. Ke medan perang. Berhenti. Berhenti.
askar-askar ya berjaya menembusi sampai Nabi Muhammad diserang. Sabarlah, Rasulullah. Lindungi dia! Usung dia ke bukit! Mundur! Jadi kelang kabut. Betulkah Muhammad dah mati? Aku sendiri tengok dia tumbang. Dengar sini! Kemenangan buat Badar! Hari ini Tuhan kita dah menang! Yang korban mati syahid. Orang kamu masuk neraka. Katalah apa yang kamu nak kata. Yang penting Muhammad dah mati. Muhammad hidup. Kalau begitu, biar dia tahu hal ini. Tiap seorang orang kami mati, kami bunuh 4 orang kamu. Muhammad hidup? Jadi habisnya perang Uhud. Jadi macam yang kita tahu, perang Uhud nya berlaku di antara kawasan Uhud yang memangnya berbukit bukau sikit. Jadi ada 2 bukit ya. Tengah tu lapang untuk berperang dan satu lagi bukit, jadi ada orang perang, ada orang pegang ialah orang panggil busur panah. Pegang panah situ. Yang turun lah Nabi pada hibah turun. Duduk je saya. Guna panah untuk serang. Sebab kelebihan untuk menang kawasannya, siapa yang dapat high ground, kelakar macam siapa yang dapat high ground senanglah untuk serang. Jadi contoh umat Islam warna hijau tu, warna biru lah, warna turquoise lah. Okay, orang Islam tu. Manakala tentera kafir pula berada di sini contohnya. Jadi arahannya menang ke kalah jangan turun. Tentera panah tu yang kita tu orang Islam lah. Tentera panah tu jangan turun, menang atau kalah. Apa yang berlaku apabila sidak di tu berperang, nampak macam menang lah nak. Orang kafir tu macamnya berundur ke belakang. Orang kafir tu dah berundur ke belakang. Dan orang Islam pun nampak macam menang. Jadi apa yang berlaku, orang yang duduk atas bukit tu, menurut riwayat yang sahih lah, yang pada si orang ada yang turun sebabnya tanggal Ranimah. Ranimah tu harta perang. Nya pun turun mau ambil benda ya. Ataupun ada yang turun sebab ingat dah menang, dah menang, turunlah kita. Tapi dah di padah Nabi Muhammad ibuh turun. Jadi apa yang berlaku lepas ramai yang turun, tiba-tiba ada satu lagi grup kumpulan kafir Quraisy belakang tu. Satu lagi grup dengan berkudanya apanya. Tentang Khalid Awalid yang perasan benda tu, orang panah tu dah turun waktu ya Khalid Awalid masih belum Islam. Lalunya keluar dan serang orang Islam yang dalam keadaan yang ready time lah. Bila diserang sampailah Nabi Muhammad kat belakang tu, kita ambil warna contoh tu bukan Nabi Muhammad di belakang tu sampai menembusi askar-askar orang Islam sampainya dapatnya serang Nabi Muhammad sampai patah giginya berdarah. Macam kita nampak tiknya dibaling batu kat situ, dibaling batu. Ya. Ada. Kena serang situ lah. Muhammad dah mati! Kayak sidak pada Nabi Muhammad dah mati. Nampak macam mati. Kayak disebar je Muhammad dah mati. Tapi sebenarnya sip pun. Dia belum mati. Gigi daknya patah, mukanya ada cedera sikit dan sebagainya. Jadi iyalah, walaupun sahabat-sahabat Nabi tu yang atas bukit tu, walaupunnya turunnya ada pola salah. Tapi sahabat-sahabat yang lain tu nya si pernah nganuk blame. Oh, kita kalah sebab kita orang lah tu. Si pernah. Si pernah ya berpanggil kedak ya. Kalah walaupun tahu salah siapa.
yang bermuhasabah lah. Oh, kita kalah sebab tok. Jadi jangan kita ulangi kesilapan yang sama. Bila ketua beri arahan, mesti kita follow dan jangan ingkar. Okey, terutamanya dalam benda-benda penting, dalam berorganisasi, dalam satu pasukan, malah lagi berperang. Jadi insya-Allah macam kita tahu beberapa benda yang kita perlu hafal adalah bilangan tentera orang kafir 3,000 orang dan juga orang Islam ada 700 jadi dah tidak Nabi Muhammad ikut perang tu sebab ialahnya cedera dalam perang tu apa lagi yang kita orang perlu tahu berlaku di Uhud lah. Kawasan nama tempatnya Uhudnya bukannya berada di Madinah dan kawasan tempat lain tu. Okey, jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu ada beri link quizzes. Sila jawab. Cuba seudaya yang semampu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.